Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran juzuk yang ke-28, Surah As-Saff. Surah As-Saff, surah yang ke-61 daripada 114 surah dan merupakan surah yang keempat dalam juzuk ini. Surah kita mula bacaan kita di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Sila buka Quran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Balik semula kepada surah ayat yang ke-7 dalam surah ini. Sebelum kita terjemah ataupun huraikan ayat yang ke-7, kita undur balik tengok cerita yang lepas
Iaitulah kisah Sayyidina Musa alaihi salam. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani. Nabi Musa tegur kaum dia, kaum aku, kenapa kamu menyakiti aku? Mungkena dah aku ni Rasulullah, kenapa khianat? Jadi Bani Israel ni macam-macam dia kata kepada Nabi Musa AS. Sehingga Nabi Musa nak pergi mengadu kepada Allah Ta'ala, Allah kata, pelik apa mu Musa? Aku pun dia khianat juga. Dia kata macam-macam kepada Allah. Mari pula Bani Israel, sambungan lepas pada Nabi Musa, iaitulah kita Nabi Isa. Isa kata, wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah. Jangan. Dia gitu tukar daripada Abdullah jadi Ibnullah. Nyetukar ayat boleh. Maka Nabi Isa AS dengan Nabi Musa AS berdepan dengan kaum dia, nama dia Bani Israel. Bani Israel. Balas itu. Allahu Akbar. Maka kita sambung ayat yang ke-7. Sebab ayat ni ada kesinambungan dengan kisah Bani Israel. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan perkara dusta terhadap Allah. Tengok dia panggil apa ni? Dalam kata iftara. Iftara tu mana duk kata reka-reka benda yang pelik, pembohongan ke atas Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yud'a ilal Islam, sedang ia diajak kepada memeluk Islam. Allah tak salahnya bila pendakwah ni mari ajak dia masuk Islam, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini Allah tanya, waman azlam, siapa lebih zalim? Jawabnya, la ahada azlam asyaddu zulman min hadha. Tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada puak-puak ni. Tanda para pelajar, zalim di sini dalam sudut akidah, dalam sudut pegangan, dalam sudut kepahaman. Sebagaimana kata Syekh Luqman, inna syirka la zulmun azim. Orang yang melakukan syirik itulah kumpulan yang zalim yang paling besar sekali. Zalim yang paling besar siapa? Pelaku syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil orang yang zalim. Zalim yang paling berat, puak-puak syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, itu zalim. Mana maksud dia sini? Boleh jadi ayat ini nak tegur kepada kuffarul Arab, puak-puak kafir Arab yang telah mendustakan wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi kita ni ajak mereka kepada Islam, dia mari duduk kata macam-macam. Itu satu tafsiran. Wal aqrab, tafsiran yang paling dekat dengan maksud ayat ini, ahlul kitab, puak-puak Bani Israel, ahlul kitab. Para pelajar kena ingat, bila sebut ahlul kitab, maksud dia Yahudi dengan Nasara, sebab mereka itu ada kitab. Kitab apa? Yahudi ada kitab Taurah, Nasara Injil. Jadi nama dia ahlul kitab. Ahlul kitab ni makna orang ada, Allah Ta'ala beri kitab pada mereka. Tapi apa boleh buat? Dia pun tablik kitab, dia kona pergi sana sini. Maknanya ayat ini menunjukkan kepada cerita Nabi Isa semalam. Cerita Nabi Isa ayat yang ke-7. Wa iz qala Isa. Kemudian mari ayat waman azlam man iftara, maknanya puak kitab, puak ahli kitab yang duk buat tuduhan jahat ke atas Allah Azza wa Jalla. Apa dia kata? Dia kata Allah Taala ada anak. Nabi Isa tu anak Tuhan. Sedangkan mu ada kitab. Mana dalam kitab aku? Mana dalam kitab Injil? Mana ada dalam kitab Taurah yang Allah Ta'ala turunkan? Mana Tuhan marah? Aku turun kitab, mungkin reka pula cerita pembohongan ke atasku. Waman azlam, siapa lebih zalim daripada puakmu? Awaknya lah ada. Tidak ada orang lebih zalim, kan? Kemudian zalim lagi bila dia tahu dalam kitab dia sudah ada.
Nabi Isa kata apa? Tengok ayat 5, ayat yang ke-6 Nabi Isa kata, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia telah memberi khabar gembira kepada umat dia bahawa akan mari lepas pada aku ni seorang rasul nama dia Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinat, bila mari keterangan sungguh, mereka jumpa dengan Nabi, apa jadi? Qalu hadza sihrun mubin, tak saya pakai sihir. Bukannya betul, sedangkan dalam kitab dia sudah ada. Dalam kitab Taurat sudah ada. Dalam kitab Injil sudah ada. Kenapa kamu tak mau pakai juga? Ini masalah. Maka ini dipanggil kumpulan bermasalah. Masalah dari sudut akidah, dari sudut etikanya, dari sudut akhlaknya. Maka Allah Ta'ala akhir ayat ini dengan apa? Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kepada orang yang zalim, yakni orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, yang telah menukar-nukar ayat-ayat Allah, telah mengubah ayat-ayat Allah, maka dimasuknya falsafah-falsafah, kepahaman-kepahaman yang karu terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Tengok ni, punca. Kenapa mereka ini perangai lagu ni? Sebab apa dia punca dia duduk lawan Allah? Kenapa punca dia duduk kata orang duduk kosek, duduk ubah, duduk tukar-tukar ayat-ayat Allah Ta'ala ini, duduk sekat orang. Tujuan dia dalam ayat 8 Allah sebut matlamat dia. Tujuan dia ngenak, tengok. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut-mulut mereka. Mereka kerja dia je nak memadamkan cahaya Allah, artinya tak nak sampaikan Islam ini kepada orang. Cahaya Allah Ta'ala itu besar. Mathalu nurihi mishkat kamishkatin fiha misbah. Cahaya Allah Ta'ala tak boleh nak padam sebab dia terlalu cerah. Sebagaimana Allah Ta'ala cerahkan bumi ini dengan cahaya matahari dan cahaya bulan, itu pun manusia tak mampu nak padamkan dua cahaya ini. Kaif kamu nak padamkan cahaya yang Allah Ta'ala turunkan untuk membawa hidayah kepada hamba-hamba dia yang menerima ajaran ini? Allah kata mereka tak mampu. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sedang Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Cahaya dia Allah Ta'ala sempurnakan, tak ada siapa boleh kacau. Sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan yang demikian. Orang kafir tak suka ke, orang kafir suka ke, cahaya Allah Ta'ala tak boleh nak dipadamkan. Tak akan mungkin boleh dipadamkan. Sebab apa? Sebab dia mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni para jemaah sekalian, kalau nak tengok dengan protokolat, kalau nak tengok dengan perancangan strategi-strategi yang dibuat oleh puak-puak kafir seluruh dunia nak padam cahaya Islam, padam tak ada dah. Tak ada dah Islam atas dunia ni. Semua senjata, semua hala tuju, semua musuh, fokus dia Islam. Tapi Islam tu naik, tegak berdiri. Bila puak-puak Denmark tulis kartun hina Nabi SAW, apa jadi? Beribu orang barat masuk Islam dengan sebab kartun tu. Bila orang sekali mereka hina Nabi, kita boleh nampak betapa cepatnya terbuka minda puak-puak kafir ni, orang bukan Islam masuk Islam. Ini janji Allah, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala akan sempurnakan cahayanya sekalipun orang kafir tidak suka akan yang demikian. Tak usah kata apa. Mu suka ke tak suka, tak usah duk cakap. Allah bagi jaminan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Tuhan Allah yang tetap menyempurnakan cahayanya itu, dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Nabi Musa bawa sekat.
Nah, mari Nabi Isa sekat. Allah hantar mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam. Tujuan apa? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, supaya Allah memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik kafir tidak menyukai. Orang kafir suka ke tak suka ke, tak usah duduk pelik, mereka akan tewas, mereka akan kalah. Allahu akbar. Dalam ayat ini Allah kata apa? Huwallazi arsalu bil huda. Tengok pelajar. Ayat yang ke-9, al-huda di sini ada ulama mengatakan Al-Quran. Allah beri Quran, itu petunjuk Quran itu. Ada juga yang mengatakan al-huda dengan makna al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Tidak bercanggah. Sebab ilmu yang bermanfaat duduk di mana? Duduk dalam Quran. Kamu baca Quran, kamu pegang Quran, kamu dapat ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, din al-haq dengan makna al-Islam. Agama yang benar itu yakni Islam. Ada juga yang mengatakan dinul haq dengan mana al-amalus salih. Dua-dua ni betul. Allah Ta'ala hantar mari Quran. Allah Ta'ala bawa mari agama yang benar dan amalan-amalan yang soleh. Tidak mungkin seorang itu betul-betul beragama kalau dia tidak beramal dengan amalan soleh. Amalan nak jadi soleh, dua syarat jangan lupa. Syarat yang pertama al-ikhlas, kita buatkan Allah. Syarat yang kedua, ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi tak ada hak ni, tak usah duk cakap tak jadi. Saya ni ikhlas buat ni, tapi tidak ikut yang dibuat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata la. Saya ikut sunnah 100% solid, 100%, tapi tidak ikhlas, tak dapat. Maka Allah Ta'ala hantar mari al-huda wa dinil haq, yakni Al-Quran, al-ilmun nafi', agama Islam dan juga amal saleh. Tujuan apa? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, supaya agama ini Allah Ta'ala memenangkan dan meninggikannya. Kalau mau nak menang, kamu nak tinggi, ikut ajaran aku. Maka di sini az-zuhur, tanda pelajar. Az-zuhur liyuzhirahu. Az-zuhur di sini lahu maknayan, ada dua makna, dua maksud. Yang pertama, zuhurul quwwah wal hujjah wal bayani wal balaghah wal risalah wal da'wah wat tarbiyah wat ta'lim. Maknanya zahirnya menangnya agama ini dengan hujah yang kuat, hujah yang mantap. Bahasa Al-Quran pula balaghah, fasih, isi kandungan ar-risalah wad da'wah, tarbiyah dan pengajaran, semua cukup. Itu yang pertama. Liyuzhirahu, Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala menangkan agama ini dari sudut hujahnya, dari sudut kemantapannya. Makna yang kedua, az-zuhur di mana al-ghalabah was-sultan, dengan makna menang sungguh. Kita boleh tewaskan orang-orang kafir. Maka kata di para ulama, waqad tahaqqaqa qadrun kabir, umat Islam telah mencapai pencapaian yang besar. Tapi kita ingat, pencapaian itu tak semestinya dia berkekalan. Karena itu kita panggil pasang surut, kan? Palestin sekali Salahuddin, orang Nasara ambil, semari Sultan Salahuddin pula ambil, kemudian mari dia ambil pula, nak kata apa? Itu dia panggil pertemuan sunnah at-tadafu', termasuk daripada sunnatul ibtila, sunnatun ilahiyah. Maknanya Allah Ta'ala nak uji hamba dia ni, sudah menjadi ketetapan. Turun naik, sekali menang, sekali duduk bawah, sekali kita duduk atas, itu muqtadal hikmah wal ibtila. Maka menang di sini dua. Menang yang tak pernah kalah, quwwatul hujjah wal bayan, ini tak pernah kalah. Tapi kalau menang dalam peperangan, al-harbu sijal. Sebagaimana kata Abu Sufyan kepada Herakla ketika dia tanya bagaimana cara Nabi SAW, Abu Sufyan kata, yaumul lana wa yaumun alaina. Sekali dia menang, sekali kita menang. Maksudnya dalam Badar dia kalah, dalam Uhud dia kata dia menang. Itu dia panggil sunnah at-tadafu' wal ibtila. Maka para jemaah sekalian, janji Allah Ta'ala nak bantu agama dia ni, dia panggil
Al-wa'dul ilahi muhaffizun lil muslimin. Janji ini Allah Ta'ala nak beri satu galakan, motivasi yang besar kepada orang Islam bahawa agama ini akan menang. Kalau tak menang, akan menang. Macam kita sekarang ni, orang panggil agak lemah sikit. Orang kafir boleh ganyangnya puak kita. Tapi kita jangan ingat, lepas pada ni kita menang balik. Itu begitulah keadaannya. Dia panggil pasang surut, turun naik. Tetapi kata nak hapus ke Islam atas muka dunia ni, kita kata tak mungkin. Marilah perancangan strategi setara mana. Rumah putih ke, rumah hitam ke, rumah kelabu ke, cuba nak padamkan keseluruhan cahaya Islam. Kita kata mereka tak mampu. Mereka mampunya juzuk-juzuk. Penjajah mari dipadamkan sebahagian daripada kepahaman anak orang Islam bahawa Islam itu hanya ibadat khas. Duduk dalam masjid, dalam surau, beragak maulud Nabi, hari raya, hari perkahwinan, itu. Yang lain-lain serah ke orang putih, kita kata itu juzuk. Tapi nak qada semua, lah. Mereka boleh jauhkan Islam itu, orang Islam daripada undang-undang hudud, undang-undang syariah, tapi mereka tak mampu nak qada semua. Supaya orang Islam itu tak salat, tak mungkin. Orang Islam dalam kehidupan mereka ada jauh daripada Islam, seperti pakaian tak tutup aurat contohnya, tapi mereka masih lagi beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya perlawanan itu masih wujud. Kita mengatakan walaupun hari ini lemah asal sudut akhlak, sehingga ada orang barat masuk Islam, orang putih masuk Islam, dia kata nasib baik aku jumpa Islam sebelum jumpa orang Islam. Apa dia maksud? Mana aku jumpa ajaran Islam dulu, eloknya dia masuk Islam. Lepas tu dia pergi melawat negara Islam, dia tengok selipar dia apa cabut kan. Dia kata nasib baik aku jumpa Islam sebelum jumpa orang Islam. Mana kalau jumpa sebahagian daripada anak orang Islam, ia menipu yang duk kena orang, dia kata aku tak masuk Islam. Itu dia panggil quwwatul hujjah wal ghalabah was sultah. Dua-dua tu ada. Tapi quwwatul hujjah lam tataghayyar, tidak berubah sama sekali. Sebab itu Allah Ta'ala beri setiap masa akan ada orang-orang yang boleh berdepan dengan hujah-hujah yang dibawa oleh orang kafir. Ada setiap masa. Kita mari daripada dulu lagi. Daripada zaman dulu kita baca dalam kitab lama, adanya Imam Al-Baqillani contohnya. Mari Imam Ghazali duk bahas dengan puak batiniah. Kemudian mari pula ulama, kemudian mari Syekh Ahmad bin Abdul Halim contohnya duk balah dengan puak Nasara. Mari pula murid-murid dia. Balah. Mari zaman kita ni ada syekh tu, ada syekh ni, ada ustaz tu, ada ustaz ni. Akhir maknanya setiap masa tu ada orang yang Allah Ta'ala hantar mari untuk liyuzhirahu 'ala dini kullihi, nak lawan penganut-penganut agama lain. Kita kata alhamdulillah. Habislah kita berpindah kepada tajuk yang terakhir dalam perbincangan kita ini, iaitu oleh kerana manusia ni lara, leka, lalai dengan apa? Alhaakumut takatsur, dengan duk banyak nyari harta benda. Bila sebab cari harta benda, kenapa tak sempat pergi masjid? Bisnes. Kenapa takut nak pergi berperang? Bisnes. Ingat ada dalam awal surah, ya ayyuhalladzina lima taquluna ma la taf'alun. Kan Allah Ta'ala tegur sekumpulan pemuda-pemuda yang gagah perkasa ni, mari dia kata apa? Hei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami tahu ada perkara yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, kami akan buat. Sedap, semangat. Allah Ta'ala tahu ayat perang, ingat kau mak solat je. Sambil-sambil solat boleh duduk dengan keluarga di rumah, ni pergi perang mati. Sudah. Maka orang tak boleh berjihad kerana tijarah, kerana bisnes, kerana perniagaan. Tak sempat nak pergi ibadat kerana ni, tak sempat nak solat kerana cari makan. Maka Allah tawarkan dalam ayat 10 ini, bisnes at-tijaratu ma'allah. Tulis itu. Allah Ta'ala tawaran istimewa di sini, at-tijaratu ma'allah, perniagaan bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok, Allah Ta'ala tak cakap dengan orang lain, sebab orang lain tu dia tak terima kita.
Kita bercakap dengan sama-sama kita orang yang beriman. Maka itu hikmahnya Allah Ta'ala sebut perniagaan. Sebab ada orang yang tak mau pergi perang kerana nak berniaga. Tuhan kata perniagaan aku lebih besar lagi, kan? Lebih kekal. Maka diguna pertanyaan hal, mahukah kamu? Mahukah kamu? Dia panggil uslub al-ard wal istifham. Ini anak-anak belajar bahasa Arab. Uslubul ard wal istifham, gaya kemukakan tawaran dan soalan. Hal adullukum. Nak ke tidak kamu? Mahukah kamu? Nak ke takmu? Jadi bila kita tanya nak ke tak, kita pun tanya mikir, mestilah nak, kan? Dia mari gitu. Hal adullukum ala tijaratin. Nak ke tidak kamu, aku beri pada kamu keuntungan yang besar, perniagaan yang tak rugi. Apa dia perniagaan yang tak rugi tu? Perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu. Mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab min azab, tunjikum min azabin alim, dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Nak dah aku tunjuk. Siapa dia tak nak? Sahabat-sahabat celek mata selalu. Allah pun tunjuk. Apa dia perniagaan yang besar ni? Perniagaan yang besar. Allah Ta'ala nak lawan di sini sebab apa-apa ahlul kitab itu yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka duk makan harta orang dengan batil. Menyekat manusia daripada jalan Allah. Duk simpan mah dengan perak. Maka Allah kata ni jalan hak betul. Apa dia perniagaan yang ditawarkan itu? Tengok ayat 11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Perniagaan yang tak rugi ini iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Sebab kalau tak beriman tak usahlah jadi baik setara mana pun, kunci tidak terbuka. Yang kedua, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, serta kamu berjuang dalam membela dan menegakkan agama Allah. Menegakkan dengan agama Allah dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta benda. Wa anfusikum, dan dengan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tengok. Allah Ta'ala kata yujahiduna fi sabilillah, al-jihad bil mal. Berjihad dengan harta ni kita boleh pergi semua tempat. Nak menyebarkan ilmu, bagi harta. Nak dakwah, ada dengan harta. Sebab pendakwah macam nak kerja kalau tak ada makan, kan? Nak menyampaikan, nak bantu orang susah dengan harta. Maka dia mula dengan harta dulu. Kenapa? Kata ulama, limadha qaddam al-mal, Allah Ta'ala awalkan harta kerana dialah sebelum kita pergi perang, nak cari harta dulu, nak beli senjata, nak beli alat, nak beli kenderaan, kan, nak mensiapkan belanja-belanja untuk persiapan nak tinggal anak isteri, makan minum ada apa. Kemudian ataupun dia panggil al-taraqi, daripada bawah ke atas. Kita ni kalau bunyi harta boleh lagi. Tapi kalau bunyi nyawa apa agak? Mati. Harta habis hari ni, esok kita cari lain. Tapi nyawa habis hari ni, esok boleh lain tak? Tak boleh dah. Maka Allah Ta'ala mula dengan jihad dengan harta dulu. Sebab apa? Itu dia panggil taraqi. Harta, lepas tu nyawa. Harta persiapan. Yang ni maknanya itu dari sudut bahasa tadabbur ya. Dia kata kenapa Allah mulakan dengan harta kemudian dengan jiwa. Apa makna al-jihadu bin nafsi? Jihad dengan jiwa kita ni makna apa? Iaitulah kamu jihad dengan harta kamu, dengan diri kamu. Allah Ta'ala nak beli. Dalam ayat lain Tuhan kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Ta'ala beli jiwa orang mukmin.
Anfusahum, diri dia dulu patuh arah harta. Sebab bila kita nak serah harta ni, kita kena ambil besar dulu. Allah Ta'ala beli. Allahu Akbar. Maka para sahabat bila dengar ayat Quran ni, pakak berebut, berlari untuk mendapatkan kelebihan yang besar. Maka Tuhan jawab, beritahu, tawaran aku ni. Yang demikian itulah lebih baik. Zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenar. Kita pun terima dakwah. Kita pun terima tawaran yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Dengan itu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Yang pertama, terima tawaran aku. Yang pertama, maghfiratuz dzunub, hapus dosa. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allahu Akbar. Dan yang kedua, Allah Ta'ala masukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Masya Allah, tabarakallah. Hei, suka kita main sungai ni. Ya, Allahu Akbar. Tak usah kata orang tua, kanak-kanak pun suka, orang tua pun suka. Sekali, anak kita. Dia duduk rumah nenek dia, nak mengamuk nak balik. Telefon, balik. Sekali nenek dia pergi beli kolel, tok depan tangga, telefon semula, cancel tak dia balik. Nak ceritanya, main air itu suka. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau sebut syurga, jannatin tajri, selalu dah. Syurga, ada sungai. Nak kepahaman kita tu tentang air ni suka manusia main air. Orang tua pun suka, budak pun suka kan. Yang ketiga, wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Serta ditetapkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga jannatu adnin, syurga yang kekal. Itu makna jannatu adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Apa lagi kita nak? Yang pertama sekali kita ni nak keampunan Allah. Dalam hadis yang kita baca tentang perjalanan manusia ke akhirat, Allah tanya dia, "Hei hamba aku, mereda dah dengan apa yang aku beri?" Hei hamba dia kata, "Kaifala narda, bagaimana kami tak reda ya Rabbi, banyak memberi ni." Akhir sekali Allah kata, hak tu kecil belaka tu. Hak besar lagi apa dia? Ridwani la asqat. Aku beri pada kamu keredaan aku, yang aku tak akan murka lagi pada kamu selama-lamanya. Allah. Inilah. Kemudian Allah Ta'ala buka hijab, kita dapat memandang pada wajah Allah. Itu yang paling besar. Itu hak akhirat. Untuk dunianya apa? Ingat baik. Kita ni duduk atas dunia ni, jangan kata aku tak sedar dunia. Maka akhirat lah Allah Ta'ala peringatkan kepada dia. Tengok ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpah kurnia yang lain atas dunia aku widah. Mu beriman, mu terima tawaran peniaga aku tadi, atas dunianya apa? Yang kamu sukai. Aku akan beri kurnia yang kamu sukai, iaitu nasrum minallah, iaitulah pertolongan dari Allah. Yang kedua, fathun qarib, kemenangan yang cepat masa berlakunya. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Jawab dia, tengok. Allah kata apa? Wa ukhra, syurga, nikmat yang begitu besar, ada lagi ukhra yang kamu suka, yang kamu nak cepat. Apa dia? Iaitulah nasrum minallah, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Tengok, bila sebut pertolongan Allah, dia tak kata qarib. Nasrum minallah, mana pertolongan daripada Allah Ta'ala tu akan mari sentiasa. Ini dia punya bahasa. Tapi bila mari pembukaan kemenangan, Tuhan kata qarib, dekat.
Maka kata di para ulama, oleh kerana ayat ni sebelum pembukaan kota Mekah menunjukkan Fathun Qarib itu ia telah buka kota Mekah tahun yang ke-8. Ada kata Nuh pembukaan negara Rom dengan Parsi. Lepas pada zaman Nabi SAW dekat. Maka lafaz itu umumlah. Pembukaan kota Mekah boleh. Buka negara-negara futuhat di zaman Sayyidina Umar yang luas boleh. Di zaman khalifah-khalifah yang lain sampai ke peringkat ke Andalus, mana kita kata itu semua Fathun Qarib. Maka Allah Ta'ala sebut di sini Fathun Qarib, pembukaan yang dekat, kemenangan yang cepat. Tapi bila sebut tentang Nasrun minallah, dia tak sebut Nasrun tu cepat lah. Maka para ulama mengatakan pertolongan Allah Ta'ala itu dia mari sentiasa mari. Tapi untuk janji yang dekat ni, pembukaan kota Mekah itu paling dekat. Sebab kita ni kena ada strategi. Bila kita buat satu benda, kita nak satu target. Apa yang kita nak target? Mekah kita akan ambil. Semangat. Lepas pada ni mari, apa yang kita ambil? Rom kita akan jatuhkan. Parsi. Jadi dia panggil target satu-satu. Maka Fathun Qarib, pembukaan kemenangan yang cepat, satu-satu. Tapi pertolongan Allah Ta'ala kita nak setiap masa. Maka dalam ayat ni Tuhan kata Nasrum minallah. Dia tak kata Qarib. Dia kata Nasrum minallah, sentiasa mendapat pertolongan Allah Ta'ala dengan syarat tijarah, berniaga dengan Allah Ta'ala. Cukup syarat Nasrum minallah, pertolongan Tuhan mari. Kalau tidak, tak mari. Dan wabashiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Hadza min ijaz Quran fa inna Islam al-Arab. Masuk Islamnya orang Arab, orang Mekah bila mari pembukaan kota Mekah, pertolongan Allah Ta'ala, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia berjujuk-jujuk masuk Islam. Maka itu menunjukkan bahawa mukjizat Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran yang dekat. Baiklah para jemaah sekalian, kita khatam ayat kita ini dengan kata-kata Nabi Isa kepada Al-Hawari. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah diri kamu pembela-pembela agama Allah Ta'ala. Kita kata ansar Allah sebab apa? Sebab nasrum minallah. Allah Ta'ala nak beri pertolongan dengan sebab kamu berjuang. Kalau tidak, pakai tunggu saja, tak jadi. Kita kena berjuang dulu. Kita kena buat kerja, maka Allah Ta'ala beri pertolongan. Kamu kena jadi ansar Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Sebagaimana keadaan penyokong-penyokong Nabi Isa ibnu Maryam ketika itu. Nabi Isa kata apa? Nabi Isa kata kepada Al-Hawariyin. Al-Hawariyin ini orang rapat dengan Nabi Isa, penyokong tegar Nabi Isa. Nama dia Hawariyun. Mereka ini seramai 12 orang. Tanda Al-Hawari berapa orang? 12 orang ini teman rapat, tak tinggal Nabi Isa AS. Nabi Isa tanya apa? Man ansari ila Allah. Siapakah penolongku dalam perjalananku kepada Allah dengan menegakkan agamanya? Siapa nak tolong aku? Nabi Isa nak ambil ikat setia, kata putus daripada sahabat-sahabat dia, Hawari, 12 orang. Hawari pun jawab. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Penyokong-penyokong Nabi Isa menjawab, kamilah pembela agama Allah Azza wa Jalla. Tengok ni, ilmu tadabbur kata. Nabi Isa tanya, man ansari? Siapa nak bela aku? Hawari jawab, nahnu ansarullah, kami pembela agama Allah. Dia tak kata, nahnu ansaruka, kami bela mu Nabi Isa. Kenapa? Tanda. Sebab Nabi Isa, dakwah dia akan berakhir bila Allah Ta'ala angkat dia ke langit, ataupun bila Nabi Isa mati. Tapi tak mati sampai hari ni. Ini pegangan kita ulama Ahlussunnah. Kita orang Islam, kita kata Nabi Isa tak mati. Namun begitu Ansari cerdik, dia tak menunjukkan bahawa
dia hanya menyokong Isa. La. Dia kata nahnu ansarullah, kami menyokong agama Allah. Tak kira lah. Kalau Nabi Isa tak ada, Nabi Isa nanti hilang, diangkat ke langit, Nabi Isa mati, kami tetap dengan perjuangan. Kita hari ini kadang-kadang kita berjuangkan orang. Oh, perjuangan saya ni prinsip dianya duk ikut ketua dia tu. Ketua dia betul ke, ketua dia letak jawatan ke, ketua dia nak jawatan ke, duduk heret situlah dia tu. Duk turut punggung kawan tu. Lah. Kita mengatakan perjuangan kita ni kita kena letak di atas prinsip, di atas dasar perjuangan, bukan kepada orang. Ini Hawari cerdik, dia tak kata nahnu ansaruka, kami pembantumu ya Nabi. La, Nabi nahnu ansarullah, kami membela agama Allah. Allahu akbar. Ini kita nak kena belajar. Pasal itulah bila Nabi wafat, sahabat-sahabat ini ada yang panik, ada yang trauma macam-macam. Sayyidina Abu Bakar bangun berkhutbah di hadapan masyarakat ketika Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak masuk tengok. Dia buka tengok wajah Nabi. Abu Bakar menangis. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Muni mati ke hidup semuanya baik. Abu Bakar keluar daripada rumah Nabi, berdiri. Dia kata man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa dia sembah Muhammad, dia mati dah. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa sembah Allah, Allah Taala tak mati. Wa ma Muhammadun illa rasul, dia baca ayat Quran. Qad khalat min qabli. Siapa dia? Muhammad ni seorang rasul. Rasul-rasul lain ramai. Sayyidina Umar kata Allah, aku baru dengar ayat Quran yang terduduk. Sayyidina Umar yang tengah duduk panik. Ini kita kata. Maka Allah Taala ajar pada kita. Al-Hawari cerdik, dia kata nahnu ansarullah, kami bukan berjuang kerana dia, kerana Isa, tapi kami berjuang kerana Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita yakin dengan percaya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ini akan ada orang yang berjuang, dan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan sentiasa ada sekumpulan umat aku ini yang menegakkan kebenaran. Kita doalah kalau para jemaah sekalian, biar kita termasuk dalam kumpulan orang yang membela agama Allah Ta'ala walaupun dimarah oleh manusia. Tak marah apa, dia sekat hak dia, dia buat pelik-pelik, khurafat, benda-benda bid'ah, benda mungkar yang mereka sebarkan. Kita sekatlah dengan ilmu, dengan kepahaman yang benar. Mudah-mudahan masyarakat boleh faham, insya-Allah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka, Nabi Isa sudah diangkat, maka sepuak dari kaum Bani Israel beriman dan sepuak lagi tidak beriman. Duk main Nabi Isa anak Tuhan pula. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Lalu kami memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka jadilah mereka itu orang yang menang. Alhamdulillah, siapa dia ikut, siapa dia tolong agama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kita, insya-Allah. Tapi kemenangan tu dia panggil muakkad atau kemenangan yang juz'i. Pada itulah para jemaah sekalian, ada setengah masyarakat kita ni sekali dia menang, nah, boleh jadi orang kita, boleh jadi menteri. Oh, ada yang happy lebih-lebih pertolongan. Allah, kita belum. Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala orang yang kafir betul-betul pemenang. Jadi kita kena kata ini ada sebuah muhasabah untuk kita. Jangan duduk sangat, jangan duduk terlalu sombong, sebab kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Allah beri kemenangan sama ada kerana kekuatan jiwa kita, kekuatan iman kita, ataupun Allah Ta'ala beri kemenangan kerana nak uji kita. Wallahu a'lam. Tamatlah kita, mudah-mudahan dengan surah As-Saff ini kita satukan saf, satukan jamaah umat Islam, bersatu menyekat segala kemarahan, segala strategi yang dibuat oleh kafir. InsyaAllah kita akan tengok kemenangan yang kita boleh nampak dengan mata kita, ataupun anak cucu kita akan tengok nanti, insyaAllah. Tamatlah surah Saf. InsyaAllah kita akan sambung dalam seri akan datang surah Al-Jumu'ah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.